Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وقرابته وذريته وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين بالهم الملائكة المقربين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الناجين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pada pagi Tuan Imam, Tuan Nazir, Barisan Jawatan Kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Allah merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di rumah Allah. Inna buyutallah fil ardi al-masajid wa inna haqqan alaina ayyukrima man zarahu fiha. Sungguhnya rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini ialah masjid. Daripada kataan sajadah. Sajadah itu sujud. Masjid tempat sujud, tempat untuk kita menunaikan solat. Jadi rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini ialah masjid, arti tempat untuk kita menunaikan solat. Wa inna haqqan alaina, menjadi tanggungjawab ke atas kami, yakni Allah, ayyukrima man zarahu fiha, untuk memuliakan siapa saja yang datang menziarahi, ya, datang ke masjid. Untuk apa tu? Untuk solat berjamaah, untuk mendengar ceramah ataupun majlis yang lain. Dia pakai majlis, jalasa duduk, majlis tu tempat duduk. Jadi kita duduk sekarang ni dalam majlis apa? Majlis ilmu, ya. Duduk untuk menuntut ilmu, ya. Man roha aw ghada ilal masjid adallahu nuzulan fil jannah kullama roha aw ghada, ya. Siapa yang berulang alik pagi ataupun petang
pagi, petang, ya, subuh-subuh dah pakai masjid, ya, maghrib pun sampai masjid, ya. Kemana? Ke masjid. A'adallah, Allah sediakan baginya nuzulan fil jannah, hidangan. Allah sediakan baginya hidangan di dalam syurga. Kullama roha au ghoda, setiap kali dia pergi, ya, sama ada pagi ataupun petang. Untung tak kita? Untung kita itu yang dikatakan ayyukrima manzarahu fiha, menjadi tanggungjawab kepada Allah untuk muliakan siapa saja yang datang menziarahinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan merupakan orang yang bertuah, ya, kerana kita dapat penghargaan daripada Allah dan besok sama-sama akan menerima hidangan-hidangan yang disediakan oleh Allah di dalam syurga, insya-Allah. Jadi malam ni muka surat berapa? Pira? Ada pertanyaan rakyat? 235. Okey, ya. Ada pun. Cuk kereta. 235 kita yang bawah sekali. Dah belum bawah sekali tu. Ada musafir kan? Okey. Okay, kita lihat muka surat 235, ya. Adab musafir. Apa dia musafir? Musafir apa dia? Berjalan. Safaro, berjalan. Musafir artinya di dalam perjalanan. Ada perjalanan yang membolehkan kita untuk solat qasar, ya. Perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah. Kita sekarang lebih kurang dalam 81 km lebih kurang, ya. Baik, ya. Cuba tengok adab musafir macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kita dah baca ni. Kita dah baca dah. Kita dah baca tu kan. Kita yang di bawah sekali tu. Bawah sekali lipat, ya. Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iza safartum fil khisbi fa'atul ibila hazzaha minal ardi wa iza safartum fil jadbi fa'asri'u 'alaiha sayra wa baridu biha naqiyaha wa iza arastum fastanibut tariqa fa innaha turuqud dawabi wa ma'wal hawami bil laili. Itu iza, ya. Iza tu apabila, ya. Tu tersilap tulis tu. Jika tu in. Ini iza apabila. Apabila kamu melalui kawasan yang subur ketika menunggang unta. Ni dulu naik unta. Ya. Kita sekarang ada naik unta? Tidak, ya. Di Mekah pun naik unta setakat untuk gambar saja, untuk ambil gambar. Depan mana? Depan Bukit Arafah, ya. Tak ada macam dulu kita nak rasa macam dulu, tak ada lagi lah, ya. Jadi kata dia, bila kamu melalui kawasan yang subur dalam keadaan menunggang unta. Kalau sekarang kita naik apa? Kereta ke, ya? Maka berilah kesempatan kepada unta kamu untuk memakan rumput, bagi can, ya,
dia dah penat-penat bawa kita, maka kita berhenti bagi dia makan. Supaya apa? Supaya tenaga dia akan kuat nanti berjalan kita. Macam kita macam mana sekarang? Berehat. Di kawasan yang subur, RNR, subur, betul kan? Macam-macam ada makanan. Berehat dulu. Kereta dapat berehat, kita dapat makan. Betul tak? Kena pula ya, kita bawa kawan lapar pula, ustaz lapar lah, mau kita berhenti makan. Kita pun berhenti. Di mana? Tanah yang subur. Tak ada ya, yang tempat makanan subur. Tempat makanan subur. Kemudian afdalus sadaq it'amul ja'i. Sebaik-baik sedekah atau seafdal-afdal sedekah ialah beri makan orang yang lapar. Tadi kata ustaz lapar, ustaz mau kita berhenti makan. Maka setiap suap tu adalah sedekah. Likulli luqmatin sedekah. Setiap suap yang masuk ke dalam mulut, ya, mulut siapa? Mulut orang kita belanja tu dapat satu sedekah. Sedekah baik tak? Saya terangkan dulu, sedekah ialah setiap perkara yang baik, dan setiap baik itu al-hasanat bi asyri amsalihah. Satu kebaikan yang kita lakukan balasannya digandakan oleh Allah sebanyak berapa? 10. Makan nasi apa ni? Nasi Arab loh ustaz. Ni Arab ada, kita makan nasi Arab. Ya. Kat Banting ada kan? Sini ada? Dah ada? Belum ada? Nasi Arab Banting. Saya kat sini kalau ada pun ramai orang datang tu. Nasi ya. Baik ya. Jika kamu melalui kawasan yang tandus, tak ada apa-apa kawasan tu. Ketika berkenderaan unta, maka segeralah perjalanan kamu agar segera sampai ke tujuan sebelum unta kamu mengalami keletihan. Ya. Jadi sekarang kita tak naik unta, kita naik kereta, kita lalu ke kawasan tandus, maksud kawasan yang tidak ada apa-apa. Kawasan hutan belantara ke apa, tak ada apa-apa ya. Nak berhenti buat apa? Jalan cepat-cepat. Kemana? Kemana arah yang kita tuju. Ya. Arti bila kita jalan cepat-cepat ke tempat, kereta tu dapat berehat. Kita pun berehat, kereta pun berehat. Unta tadi berehat, kita pun berehat. Ya. Jadi mengikut keadaan. Ya. Al-hukmu taduru ma'al-ilah wujudan aw adaman. Ya. Suatu hukum tu mengikut keadaan, wajib dan tidak wajibnya. Ya. Kalau dulu naik unta, sekarang tak ada unta, naik apa? Naik kereta. Kalau dulu walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Allah mewajibkan haji kepada manusia bagi mereka yang mampu menjalani. Ya, dulu berjalan, ya. Berjalan kaki ataupun naik unta dulu, ya. Artinya akan datang wa'adhin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhabir ya'tina min kulli fajjin amik, ya. Ajaklah, serulah manusia untuk menunaikan fardu haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki ataupun naik unta yang kurus. Unta kurus maksudnya jalan terlalu jauh. Itu dulu. Sekarang ada pergi haji naik unta? Tak ada. Maka kalau kita perkara yang Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Ada yang mengatakan begitu. Tak tahu yang dia pun bid'ah, ya. Ajak makan duduk di bawah, tak nak. Nabi tak ada makan di bawah. Datuk Muti punya dulu, ya. Nabi makan okey, dia bawa hidangan, bawa ke bawah, duduk sama-sama. Lepas tu makan sama-sama. Bila sampai semalam, naik apa? Naik bas. Kenapa tak naik unta? Nabi mana ada naik bas? Tak seketul. Ya. Dia datang pakai Mercedes besar. Tapi cerita pasal bid'ah. Bid'ah arti perkara yang tidak ada zaman Nabi dan diadakan, ya, maksudnya yang tidak ada sandarannya daripada Al-Quran dan hadis. Tak ada sandaran daripada Al-Quran. Apa hadisnya? Hadis begini, Al-Quran macam ini. Ya, sebab
Nabi pun bagi tahu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu mengenai urusan dunia kamu. Jadi urusan dunia sekarang ya, perlukan daripada Malaysia takkan naik unta. Naik apa? Kapal mabur. Nabi tak naik kapal mabur, kita naik kapal mabur bid'ah. Oh jangan, tengok keadaan. Macam tadi naik unta. Kalau sekarang naik unta, tanah yang subur ada tanah subur. Tak ada. Tanah yang gersang tak ada. Jadi ikut keadaan. Ya. Baik. Kemudian seterusnya mana tadi? Mengalami keletihan. Jika kamu beristirahat, kalau bawa istri, beristri rehat. Jika kamu beristirahat pada malam hari pula, pada saat bermusafir, ya, dalam mencari tempat yang jauh dari jalan, kerana binatang buas dan berbisa suka melalui jalan manusia pada waktu malam. Ini dalam keadaan dulu, ya, artinya cari di mana tempat-tempat yang lebih selamat. Kalau di jalan-jalan tu kata masa dulu banyak binatang-binatang yang lalu di situ, binatang-binatang buas. Mungkin apa ya, macam-macam. Kita lalu pergi Fraser Hill, ya. Naik pergi ke hill tu, kita naik, tak ada kita turun di telefon daripada bawah ataupun bila kita sampai naik di atas, yang depan tu ada pula dagduk je. Celeng tu, celeng. Banyaknya celeng jalan naik bukit juga tu. Itu yang kita melalui malam-malam ni. Melalui apa ya, jalan-jalan. Jadi dia jalan terus. Jadi kita terpaksa ikut dia. Kalau kita langgar dia macam mana? Man la yarham la yurham. Siapa tak belas kasihan pada binatang, maka Allah tak belas kasihan pada kamu. Babi ustaz, babi hukum haram, hukumnya haram. Tapi dia makhluk Allah tak? Makhluk Allah. Jangan kita langgar dia pula. Walau wish sekali terlanggarnya babi tu. Memang aku babi kata dia. Baik. Riwayat Muslim, maksudnya hadis tadi bila kita berjalan di suatu kawasan yang mana kawasannya subur, ya. Kalau sekarang subur artinya kita ada tempat-tempat untuk kita berehat, ya, tempat untuk makan. Maka eloklah berhenti, ya. Mungkin anak-anak kita, keluarga kita pun letih, pun perlu rehat. Kita rehatlah. Isi perut kita dulu, kereta kita pun dapat berehat. Ya, lepas tu kalau berjalan di kawasan yang tidak ada apa-apa, hendaklah cepatkan perjalanan. Ya. Daripada mana? Daripada Banting, ya. Ada kursus haji, ceramah haji di Kota Baru. Saya tolak subuh. Seorang buat kereta, ya. Seorang buat kereta, ya. Dia lalu Kuala Kerai, ya, daripada Ipoh sana kan, masuk tu tak ada apa-apa, ya. Tak ada apa, senung. Jadi kita nak berhenti ke? Tak payah berhenti, ya. Tak ada tempat nak berhenti. Bila sampai tempat berhenti, berhenti kita, berhenti makan. Alhamdulillah, tanya, ya, daripada mana? Daripada Banting. Saya pun orang Banting. Ke mana? Walak Lempit. Rupanya ada juga orang kita Walak Lempit yang jual kat sana tepi jalan. Alhamdulillah. Baik, ya. Jadi kemudian jangan kita berhenti di kawasan-kawasan yang membahayakan. Kalau sekarang mungkin binatang-binatang ni tak ada di kawasan tu. Mungkin ada lori balak ke lori apa, ya. Lori-lori bawa pasir ke lori apa, kan banyak kemalangan di mana brek lori itu tak melekat, dilanggarnya satu keluarga, mati semua. Jangan berhenti di situ, ya. Kawasan tu berhenti. Tengok orang bom habis. Artinya Allah mementingkan keselamatan kepada kita di dalam musafir ataupun dalam perjalanan. Jangan menyusahkan diri kita dan menyusahkan orang lain. Okey, ya. Seterusnya,
Itu hadis riwayat Muslim 1926. Ada yang lahir 1926? Ada yang lahir 1926? Tak ada ya? Kalau ada tu berapa tahun mau tu dah? Saya 1945. Saya mendengar waran. Ya. Muslim meriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, artinya Abu Qatadah yang menceritakan, ya, dia menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin wa arrasa bilailin ittaja'a ala yaminihi wa iza arrasa qubaila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Ini yang menceritakan siapa tadi? Abu Qatadah. Abu Qatadah menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, kata dia, adalah Rasulullah SAW jika sedang bermuasafir dalam perjalanan, ya, lalu hendak beristirahat pada malam hari. Dalam perjalanan dia nak beristirahat, berehat. Baginda berbaring dengan mengiringkan badan ke kanan. Jadi kita besok baring terakhir kita di dunia, kita baring mengiring ke mana? Dalam kubur. Kemana mengiringnya? Sebelah kanan. Hidung cium, pipi kita cium dekat apa tu? Kubur tu, tepi kubur. Jaga tu. Bila tu, Miswan? Baginda berbaring dengan mengiringkan badan ke kanan, macam kita juga tidur malam, ya. Kita sunat tu mengiringkan badan kanan. Dan sana diterangkan apa Nabi bila qiyamul lail, selepas qiyamul lail menjelang subuh, Nabi akan baring. Nabi akan baring meletakkan badannya sebelah kanan, kepala tutup ni. Ya. Kalau kita buat qiyamul lail dekat masjid ni, ada buat macam tu. Ada. Tengoklah kau semua okey kita baring dulu, baring. Boleh. Ada qiyamul lail di sini kan? Ada yang baring-baring. Ada yang baring-baring. Itu yang satu masa, ya, ada seorang sahabat masuk, Nabi sedang baring. Diingatnya Nabi tidur. Dia pun as-salatu khairum minan naum. Masa tu azan subuh tak ada lagi as-salatu khairum minan naum. Ya. Nabi pun terdengar. Ini baik juga ni kalau masukkan dekat azan kita. Jadi lepas daripada tu adalah as-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur. Betul tak? Tapi ada yang an-naum khairum minas salat. Tak jawabnya, tapi dia tak bangun. Ya. Biasanya kalau azan tu kita memang sudah bangun, ya. Pukul 3 tu kalau bagi kita orang-orang yang apa memang dah bangun dah, kita qiyamul lail kan. Wa minal lail fatahajjat bi nafiyatan lak, kan. Sebagian kecil daripada waktu malam, sebagian kecil daripada pukul 3 ke bawah tu baru sebagian kecil, bukan tengah malam, ya. Kita solat tahajud untuk apa? Ibadat yang sunat. Mudah-mudahan asa ayat Allah maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kita di akhirat nanti di satu tempat yang terpuji. Untuk siapa? Untuk orang yang qiyamul lail. Pastikan ya. Okey, seterusnya. Jika menjelang tibanya waktu subuh, baginda menegakkan hastanya. Hasta apa? Tangannya, okey. Lalu meletakkan kepala beliau di telapak tangannya. Tangannya maksud dibaring, letak tangan macam ni. Masa bila ni? Masa di dalam musafir, bukan di rumah. Masa di dalam musafir, ya. Tadi baring, kalau berehat baring ngadap sebelah depan, ya, mengiring. Ya.
Jadi kalau kita mengiring, waktu kita ada masanya kita berbaring di depan orang sembahyang. Masa bila itu Mas Wan? Kita berbaring di depan orang sembahyang. Masa bila? Masa kita dah tak ada. Ya, betul kan? Imam depan kita, kita baring depan dia. Kalau sekarang lah tengah kita sehat ni, kita sembahyang, imam sembahyang, kita baring kat depan dia, apa kata Pak Imam? Orang ramai pun apa kata? Ini tak boleh lah orang sembahyang kena belakang. Letakkan mayat di belakang, kita sembahyang depan, boleh? Tak boleh, sebab itu peraturan. Sudah ada peraturan, mayat mesti di depan. Okey ya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita jangan tidur nyenyak sangat, jangan tidur lena sangat. Sebab kita di dalam perjalanan. Kalau kita naik kapal mabur pun, ada sembahyang tak? Sembahyang dalam kapal terbang ada tak? Ada ya? Mungkin sembahyang jamak qasar ke, ataupun qiyamul lail boleh tak? Ya boleh. Qiyamul lail itu sembahyang saja ke? Lain daripada sembahyang pun boleh, ya. Maksudnya kita berwirid ke apa ke dalam kapal terbang, tengok sebelah tu amoi pula Allah, ya, amoi sebelah tu. Kita sembahyang pun Allah Akbar, tengok pakai miniskirt pula tu. Jadi kita sembahyang tak payah rokok, tak payah sujud, betul tak? Maksudnya macam kita sembahyang atas kursi itulah, di atas kapal terbang. Okey. Para ulama mengatakan bahawa maksud baginda menegakkan hastanya adalah agar tidak merasa ngantuk yang menyebabkan tidak mampu untuk mengerjakan solat subuh tepat pada waktu utamanya. Maksudnya supaya jangan tidur lena, ya. Tapi kalau tidur ngantuk sangat, tidur. Subuh hilang pula nanti. As-salatu khairum minan naum. Kita pula an-naum khairum minas salah. Jadi kita tidur untuk apa? Untuk merehatkan diri sementara menunggu waktu subuh, sebab berehat waktu malam. Kalau waktu siang kita juga disunatkan qailulah, ya. Qailulah arti kita tidur sebentar. Tidur sebentar sebelum menjelang zuhur. 2-3 minit ke 5 minit ke, kat kursi ke, kat mana baring ke, ya. Untuk apa? Untuk menyihatkan badan kita waktu solat zuhur, dan senang ataupun mudah untuk kita qiyamul lail. Qiyamul lail. Dan kenapa saya susah sangat? Kau ada tak buat qailullah? Tak ada. Qailullah tu bukan mesti nak baring, duduk macam ni pun tak apa, berehat kejap. Terina sekejap, okey. Tu apa? Niat kita untuk kita mudah bangkit waktu malam. Ada pahalanya tak? Dapat pahala. Niat baik saja sudah dapat 1 pahala. Kalau dibuat nanti dapat 10. Okey ya. Okey. Satu lagi ya, pendek ni. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal azabi yamna'u ahadakum tu'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min syafarihi falyu'ajjil ila ahlihi." Bermusafir adalah sebahagian daripada kepayahan yang menghalangi seorang daripada menikmati makan dan minum. Tapi kalau kita bermusafir ke mana, pergi ke Mekah, ke menunaikan umrah ataupun haji, ada makan minum tak?
Tak ada kepayahan. Sekejap kan dia bagi minum, sekejap kan dia bagi makan. Betul kan? Artinya kita untung kalau dibandingkan dengan zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat Nabi, kata dia. Jadi sebagian daripada kepayahan yang menghalangi seorang daripada menikmati makan, minum, ya. Habis tak ada jual-jual tepi jalan pun umpama ya. Dan tidur yang menyenangkan, ya. Tidur menyenyakkan, tidur. Bang, saya pergi umrah tak boleh tidur. Habis apa kau buat? Saya pegang kursi aja. Dia pegang kursi. Kenapa kau pegang kursi aja tak boleh tidur? Orang lain boleh tidur. Takut jatuh. Pun ada juga ustaz yang macam itu. Ustaz ni, dia takut jatuh daripada kapal terbang. Dia pegang kursi aja sampai tak tidur. Boleh tidur tak? Ada kawan tu pada baru aja dah lena kang makan bagus makan. Ada yang tak lena langsung pun ada. Ada yang lena langsung dibagi makan pun tak bangun. Tengok keadaan, ya. Jadi kata dia, musafir adalah suatu yang menyusahkan, kepayahan yang menghalangi seorang daripada makan dan minum dengan cara yang mengenyangkan ataupun dengan cara yang menyeronokkan, dan tidur yang melenakan. Tak ada kita dalam perjalanan. Kena pula tak pernah sampai ke kawasan tu. Rasanya jauh bila nak sampai, ya. Kalau kita daripada Banting ni pergi Kelantan, kalau dulu-dulu mana ada lebuh raya, ya? Jalan Pahang Bukit Tinggi tu ikut lori balak. Allah, nak menunggu turun naik ikut lori balak. Sekarang senang, terus jalan senang. Betul kan? Tu. Kemudian oleh itu, jika seorang daripada kamu telah selesai bermusafir, hendaklah segera menemui keluarganya. Balik daripada haji, ya, balik daripada Mekah, balik daripada mana-mana lah, ya, yang jauh, ya, sampai cepat-cepatlah jumpa dengan keluarga. Keluarga sudah rindu kan. Berapa lama musafir? Tak lama, cuma 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Yang awak okeylah di sana sebab dia ada tugas dia sibuk dengan tugas. Tapi yang di rumah yang menunggu macam mana? Isterinya dengan anak-anaknya mana? Kapan bapak balik? Ya embuh ya. Jadi bila sampai giliran balik, turun airport terus balik. Daripada airport terus balik. Jangan menyasar-nyasar dulu pula. Tapi biasanya orang kita bila kita sampai di airport, keluarga kita dah menunggu kan. Jadi kalau keluarga dah menunggu, ke mana kita? Ya cari tempat yang subur, betul kan? Ke mana? Carilah tempat makan, minum, kita rehat dulu sama-sama dengan keluarga. Seronok kan? Sambil itu cerita, sana begini. Seronok ya? Okey, jadi setakat itu sajalah untuk malam ni. Faham ya? InsyaAllah ya. Kalau tak faham pun faham. Ana ila zani abni bi. Aku ikut apa yang disangkakan oleh hamba-Ku. Kita katakan faham, Allah bagi faham lah. Tapi entahlah, aku tak faham lah. Memang tak faham lah. Engkau mengatakan kau tak faham, kau cakap senang faham. Boleh? Boleh. Ya. Jadi insya-Allah. Rasa sekejap saja waktu dah sampai, isyak dah masuk ya. Ada yang nampak? Ada nampak isyak masuk? Tak nampak. Ya. Macam besok nyawa kita keluar. Ya. Nampak tak? Orang lain tak nampak, tapi kita nampak nyawa kita keluar. Itu kadang tengok, kadang senyum, tengok nyawa kita diarak oleh malaikat ke mana? Alien. Senyum. Okey. Jadi setakat itu saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا فعلا عبادة وعملا صالحا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته